kemerdekaan daripada saya, MC anda pada malam ni, Cikgu Mujahid Musahid daripada Gema Negeri Kelantan, Barisan Kepimpinan Gema Pusat dan juga Barisan Kepimpinan dan AJK Gema Negeri. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera, salam kemerdekaan, selamat pagi semua. Dan insya-Allah, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberikan kita kesempatan, ruang dan peluang pada malam ini untuk kita laksanakan town hall yang ketiga daripada Gema Pusat. Dan pada kali ini Gema Pusat telah memilih Gema Kelantan untuk menjadi host pada kali ini. Dan terima kasih sekali lagi pada Gema Pusat kerana memberikan kepercayaan kepada Gema Kelantan untuk mengendalikan town hall pemuda Gema yang ketiga hari ini. Sebenarnya untuk town hall kita ni kita buat pada setiap Sabtu awal bulan kan. Cuma pada bulan ni special sikit, kita buat pada kita buat pada sehari sebelum hari kemerdekaan, iaitu esok, pada cuti umum pada esok hari. So kita boleh nak kata lama-lama malam ni tak juga, tapi kita tak adalah terkejar-kejar nak tidur malam. Kita nak bagi kita punya idea yang bernas pada malam ni, insya-Allah. Tapi untuk pengetahuan semua, Gema Pusat memang buat town hall ni daripada negeri ke negeri, dan melibatkan semua AJK tertinggi, AJK tertinggi dalam setiap Gema negeri, dan pada kali ini Gema Kelantan menjadi tuan rumah. Kalau sebelum-sebelum ini hikmah PKP ni kita boleh jumpa secara maya, kita boleh jumpa semua sekali, tak perlu pergi negeri ke negeri, tapi masih duduk negeri masing-masing, tapi masih boleh jumpa semua sekali. Dan insya-Allah kita mulakan town hall kita dengan umur kita Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa membuang masa, saya dengan ini mempersilakan Presiden Gema Pusat untuk memberikan sepatah dua kata bagi pembukaan town hall ketiga kita pada malam ini. Dipersilakan Saudara Nasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengerusi majlis. Terima kasih juga semua yang hadir pada malam ni, town hall kita yang ketiga. So hari ni memang khas lah kita buat, sepatutnya kita buat hari Sabtu, tapi hari ni kita khas buat sempena Merdeka, kita adakan town hall Merdeka. Jadi saya pun masa saya berapa jam boleh cakap pengurusi? 4 jam ke 4 jam. Pukul 12. 10 minit. 10 minit, lama juga, tak ada. Saya rasa tak sampai 10 minit lah. Sebab saya akan bagi peluang yang lebih banyak kepada speaker kita malam ni, yang akan bawa satu tema yang khusus yang kita bawa berdasarkan permintaan kebanyakan daripada AJK lah, iaitu berkaitan dengan kewangan peribadi, poket PKP, poket kena penuh atau poket kena pokai kan. So satu tajuk yang menarik. Apapun, terima kasih, dan insya-Allah kita akan sambut Merdeka yang kali ke-64 tahun ni dengan tema yang sama, Malaysia Prihatin. Saya share sikit skrin sebelum saya teruskan lagi dengan saya punya ucapan ni. Tak adalah ucapan pun. Nampak? Okay, nampak Swap.
Okay. Sebentar. Sebab nak bawa ke skrin satu lagi. So basically ini adalah kita punya kita punya agenda dalam merayakan atau meraihkan kempen Gema Merdeka ni. Ignore. Okay, boleh nampak kan? So kita akan ada kempen yang berterusan ada sehingga 16 September. Jadi kita akan ada satu kempen kita panggil Hero Perpaduan. Kita akan keluarkan poster yang agak banyak lah, insyaAllah. So diharapkan negeri-negeri akan bersama-sama sebarkan poster ni, Hero Perpaduan. Dan kita target kali ni, Merdeka kita kali ni adalah kita nak fokuskan kepada agenda perpaduan. Itu satu. Dan waktu yang sama kita letak hashtag 3 ni kalau perasan, Hero Perpaduan, Merdeka Minda dan juga Malaysia Prihatin, selari dengan tema Merdeka Malaysia lah. Dalam waktu yang sama kita adakan juga malam ni ada town hall dan kita ada pertandingan video Merdeka juga bersama-sama dengan town hall ni. Dan berkaitan dengan tema ataupun tajuk kita malam ni, iaitu berkaitan dengan kewangan, waktu yang sama kita akan adakan satu event esok, Shopee Sellers for Dummies. Ini khas untuk 50 orang yang betul-betul untuk nakkan bantu dari sudut kewangan dan dia nak berniaga di Shopee lah. Dan kita dah identify 50 orang yang kita subsidize. Dalam waktu yang sama mereka hanya bayar sebahagian lah daripada yuran. Kenapa kita fokus juga bahagian kewangan ni dan berkait dengan tema perpaduan juga? Sebenarnya saya suka untuk tarik kita semua balik kepada satu point yang saya sebutkan dalam ucapan dasar hari tu, kalau siapa yang ingat lah, iaitu berkaitan dengan Maslow Hierarchy of Needs. Okay, sikit je lah, saya rasa tak tahulah sampai 10 minit ke tak, mungkin silap lebih kan. Tapi dalam Maslow Hierarchy of Needs ni, untuk kita sama-sama hayati, dia berkaitan dengan keperluan manusia. Kalau tengok dari bawah tu adalah physiological needs and then safety needs kan, yang di bawah adalah basic, dan atasnya adalah love and belonging, lepas tu esteem, dan juga akhirnya akan berlaku self-actualization. Ada banyak perspektif lah daripada Maslow Hierarchy of Needs ni punya idea dan juga dia punya interpretation. Tapi hari ni kira malam ni saya ada akan berhujah sedikit berkait dengan pemuda Gema lah. So basically kalau kita tengok target kita adalah belia kan, ataupun anak muda dalam kita punya menggerakkan organisasi Gema ni untuk menjana perubahan positif. Jadi dalam menjana perubahan positif tu kita kena sedar siapakah target audience kita dan siapakah juga orang-orang yang kita nak bantu, empower, dan dalam waktu yang sama empower dari sudut apa. So saya boleh bahagikan yang berkaitan dengan kita ni ataupun Gema ni, kita boleh bahagikan kepada 3 sebenarnya dalam hierarchy of needs ni. Yang pertama, yang atas kali ni kita cakap ataupun kita kelaskan sebagai polish the potential lah. Kita polish potential. Sebab bila dia dah berada dekat atas ni, dia dah boleh keluarkan dia punya potensi dan bantu orang lain dan sebagainya. So kita memang menghajatkan untuk anak-anak muda bersama kita menjadi ejen perubahan. So di sinilah tempat yang kita boleh katakan sebagai ejen perubahan tersebut lah. Tapi dalam waktu yang sama mereka tak boleh nak menjadi ejen perubahan tu sekiranya dia tak settle bab ni atau bab ni. Dalam waktu yang sama dia tak seperti
mestinya settle secara 100% di bahagian bawah ni ataupun kepulauan-kepulauan bawah ni. Kepulauan yang dua, yang pertama adalah kita panggil dia sebagai physical needs, physical, kepulauan fizikal. Yang kedua ni lebih pada psychological ataupun kita panggil emosi lah, psychological punya needs. So kita pun dalam waktu yang sama, contohnya kita nak bantu juga para belia ni untuk keluar daripada physical needs ni supaya dia boleh naik atas dan akhirnya dia boleh membantu balik orang di luar lah. Dan dalam waktu yang sama, kita juga boleh cari orang-orang yang sebenarnya dah settle bab ni, physical, ataupun mungkin kita kelaskan ni sebagai B40. Dan kita kebanyakannya, kalau perasan, kita banyak buat event-event yang berkait dengan psychological needs ni. Apa dia? Iaitu respect, self-esteem, status, recognition, strength and freedom, and juga kita selalu buat program-program yang berbentuk friendship. Kita punya kita punya passion clusters, kita banyak buat program-program yang berkait dengan connection, self of belonging, bersama-sama together kan. So contohnya macam malam ni, apa yang kita buat di Gemah Selangor malam ni. Malam ni Gemah Selangor buat apa? PUBG tu kan. So dia membantu dari sudut ni lah, walaupun tidaklah sangat membantu dari sudut fizikal, tapi dia akan membantu dari sudut kebersamaan dan sebagainya, ataupun sebab dia rasa seronok buat benda tu kan. So dalam waktu yang sama kita nak dia akhirnya akan membantu pemuda Gemah ni menjadi ejen perubahan di kalangan mereka lah. So apa yang kita cuba buat juga, program-program yang kita nak buat di negeri contohnya, kita juga kena pastikan AJK kita kena settle bab, kita bantu mereka untuk settlekan bab physical need ni at least. Sebab supaya bila kita dah settle physical needs ni, dan kita boleh akhirnya bantu dari sudut ni dan akhirnya boleh selahkan potensi yang ada lah. Dan sebab tu juga kita adakan contohnya macam program esok untuk Shopee, bantu dari sudut tu lah. Dan last sekali, cara untuk kita berkaitan dengan hierarchy of needs ni juga adalah kita kena sedar bahawa di bawah ni, sebelum dia berkait dengan self actualization ni, di bawah ni dia kata kat sini motivation decreases as needs are met. Maksudnya bila dia nakkan sesuatu untuk empat kriteria ni, dan bila dia dah dapat, keinginan dia untuk dapatkan lagi benda tu dah akan makin menurun. Sebagai contoh, kalau dia lapar, contohnya needs yang dekat sini antaranya food kan. Kalau dia lapar, kalau dia tak dapat makanan, dia akan semakin lapar, dia akan semakin motivasi untuk dia cari makanan tu semakin tinggi. Tapi once dia dapat makanan, motivasi untuk mendapatkan lagi makanan tu dah berkurang kan. Itu yang dimaksudkan dengan motivasi dia akan berkurang untuk memperoleh keperluan dekat sini sekiranya dia dah dapat benda tu. Tapi berbanding dengan self actualization ni, kalau dia dapat benda tu, dia lagi suka dia lagi nak buat. Inilah yang kita panggilkan sebagai bila kita boleh polish potential dia, dan dia bersama untuk meraihkan atau membuat program-program volunteerism dan sebagainya. Sebenarnya dia memenuhi keperluan dia dari sudut untuk membantu orang lain dan sebagainya lah. So menyebabkan motivasi dia akan semakin bertambah apabila kita boleh memenuhi ataupun polish dia punya potential yang dekat sini lah. So ini sebahagian daripada cara yang kita boleh lihat dari sudut hierarchy of needs ni lah, yang mana kita boleh tengok dari AJK kita sendiri, dan dalam waktu yang sama macam ni kita nak apply dan fokus kepada target audience kita lah, iaitu belia-belia di luar sana. So saya rasa tu je berkait dengan ni, dan kita mengharapkan kita dapat mencapai agenda-agenda yang kita bawa dalam Pemuda Gemah untuk menjana perubahan positif, dan dalam waktu yang sama kita melihat juga keperluan-keperluan belia di luar sana lah. Wallahu alam. Saya rasa tu je. Sekian, terima kasih, saya serahkan balik kepada MC. Okay, terima kasih di atas ucapan pembukaan yang bagi saya ni dia tak pada
ucapan alu-aluan dah ni. Dia berat sikit kan. Tapi terima kasih sekali lagi pada Presiden kita, Saudara Nasim, atas ucapan yang sebenarnya membuka minda kita lah. Di samping ucapan tadi ada kaitan jugalah sedikit sebanyak dengan tajuk sharing yang akan disampaikan oleh speaker yang kita jemput khas pada malam ni. Okey, berkaitan dengan kewangan lah. Maknanya daripada hierarchy of needs tadi memang ada juga kaitan dengan bagaimana kita nak mengurus kewangan kita. Jadi malam ni kita jemput seorang speaker yang sangat hebat lah pada saya. Okey, saya baca sedikit biodata beliau. Beliau merupakan pemegang ijazah sarjana muda Sistem Maklumat Perniagaan di Universiti Teknologi Petronas di bawah tajaan MARA pada tahun 2011 dan juga ijazah sarjana dalam Chartered Islamic Finance Professional pada tahun 2014 dan merupakan juga ejen takaful sejak tahun 2014. Seterusnya merupakan perancang harta pusaka Islam di As-Salihin Trustee Berhad sejak 2017 dan berpangkat senior tahun 2020. Beliau merupakan perancang kewangan yang berdaftar lah. Jadi bukan calang-calang orang yang akan berkongsi dengan kita pada malam ini dengan tajuk PKP kan. Pokai apa macam ni? Tajuknya panjang, tak ingat dah nama tajuk dia. Poket kena penuh ataupun poket kena pokai. PKP. Jadi kita nak tengok perspektif daripada penyampai kita malam ini, Saudara Zuhaimi Bachok. Jadi tanpa melengahkan masa, kita sebenarnya malam ni sangat beruntung. Kita akan dengar satu tajuk yang bagi saya memang semua orang perlukan sekarang. Okey, semua orang perlukan sekarang. Kalau macam saya sendiri pun walaupun sebagai cikgu kan, kita tak bergantung pada cikgu saja, pendapatan cikgu saja. Mesti ada benda lain yang kita kena buat untuk bagaimana kita merancang kewangan kita untuk kita survive lah. Kita survive. Sebab kita waktu PKP ni nak jadi pokai ke, nak jadi poket penuh. Tapi alhamdulillah setakat ni penuh lagi lah. Adalah perniagaan yang kami buat, masih penuh lagi. Jadi kita nak dengar juga perspektif daripada penyampai kita pada malam ni. Tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan masa 30 minit malam ni kita serahkan kepada penyampai kita, Saudara Zuhaimi Bachok. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas? Jelas. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua. Apa khabar semua? Kalau baik tulis B, kalau tak baik tulis XB. Boleh? Cepat komen sikit. Naikkan semangat, jangan diam je dekat keyboard tak tulis apa-apa. Okey, alhamdulillah baik. Kalau yang tak sihat, kita doakan yang terbaik sama-sama lah kita menghadapi keadaan PKP. So selalu orang cakap pasal PKP kan. Kita serabut betul dengan BD dengan macam-macam. So kita reka satu perkataan yang mudah dengan keadaan kewangan ni, kita buatlah poket kena penuh ataupun poket kian pokai sebenarnya. Kalau kata nak kena pokai, semua orang tak nak kan. Kita nak kena kian pokai. Pokai lah poket aku So kalau tengok perumpamaan bawah tu, air sungai yang lebih bersih, pantai yang lebih cantik, udara yang lebih segar, ozon yang lebih tebal. Sebab apa? Sebab kita semua tak keluar kan. Kita duduk rumah, kita tenang kat dalam rumah, kita selamatkan environment kita dengan sebaik mungkin. So ada signifikannya kenapa hari ni saya ceritakan benda-benda macam ni supaya kita semua dapat manfaat daripada apa yang berlaku ni. Kita cuba ambil ibrah, pengajaran yang terbaik. Okay, silakan Nama. Okay, ni tak payah, kita boleh skip insyaAllah. Okay, kita dengar berita. Tadi mesti tak ramai tak dengar berita pukul 8 Kita dengar sekejap sikit. Oh, suara tak bunyi Mah? ni tak boleh play sebab dia daripada PowerPoint. Kalau Google Slide boleh. Oh, okey. Okeylah, saya rangkumkanlah sedikit apa berita ni. Minta maaf lah, ada kekurangan di situ. Saya pun masuk slide dalam ni, tak masuk dalam Google Slide. Okey, sebenarnya berita ni menyampaikan satu situasi bahawa ada kes dia curi duit anak dia untuk digunakan untuk bayar
denda PKP. Dia langgar denda PKP, dia pergi bayar guna duit tabung anak dia. So berkaitan dengan kewangan kita. Dan okey, bolehlah ni sedikit. Dia kemudian menyerahkan beg kertas berisi shilling dan wang kertas. Saya tanya kenapa ada shilling dan dia beritahu terpaksa keluarkan duit tabung. Saya terkejut dan sedih apabila mendengar jawapan itu. Alhamdulillah, wang diberikan itu cukup untuk bayar compound. So dia bayar duit compound guna tabung anak dia. Ini salah satu kesalahan kewangan yang besar dalam keluarga. Okey, kita teruskan Nama. Okay, maksudnya video-video saya tak boleh main, maka saya akan lebih jelaskan lebih banyak lah. Okay, so 3 pilihan. Saya nak semua sama-sama dalam Pemuda Gema hari ni, tolong pilih anda akan berada di 3 situasi mana satu. Selepas PKP ni, kita adalah kita yang lebih baik daripada sebelum PKP, kita adalah kita yang sama dengan sebelum PKP, ataupun kita lebih buruk berbanding PKP. Sila jawab dalam masa 1 saat. Siapa jawab lambat, maksudnya dia berfikir, dia pun tak tahu nak decide apa. Okey, Alhamdulillah. Engku Usna orang yang pertama jawab. Boleh tak kita buka mic? Kenapa anda kata anda nombor 1 Engku Usna, silakan. Dia berkongsi tu dengan MC. Okey, MC sekali. Sila Engku Usna. Cakap je lah. Abang, suami yang tulis, tentu dia kena jawab Kalau sepanjang PKP ni Alhamdulillah pendapatan bertambah lah. Okey, maksudnya lebih baik lah. Dia dah nampak dah. Lebih baik. Selepas tu dia dah nampak motivasi dia akan lebih baik insyaAllah. Tapi ada yang cakap 1 dan 2 maksudnya dia ada kerisauan. Mungkin dia akan sama dengan PKP yang sebelum PKP dengan selepas PKP dia sama. Okey, kat situ ada keraguan. Hari ni kita akan decide which one yang akan menjadi kepada pilihan kita, nombor 1, 2 atau 3. Okey, jom. Seterusnya Amar. Yang sepatutnya nombor 1 lah. Sambil-sambil tu Amar boleh tekan juga slide tu, boleh baca lah sebab dia ada tulisan lautan yang terbentang luas menghubungkan kita dengan pelbagai destinasi dunia. Namun tanpa panduan arah anda boleh tersesat. Begitu juga apabila mengemudi pengurusan kewangan anda. Tanpa panduan yang betul anda boleh terkandas. Pilih AKPK sebagai panduan. Saya bukan bekerja di AKPK, saya ambil slide ni daripada AKPK. Saya rasa penting sebab hidup ini umpama pelayaran. Kalau kita tengok dalam Quran pun ada spesifik tentang cerita ini bahawa kita ni semua dalam kehidupan kita dalam sebuah keadaan yang memilih sesuatu pilihan. Jadi sediakan bekalan daripada sekarang. Kalau kita nak pergi kapal, nak naik, kita tak tahu nak pergi mana, kita akan serabut dan kita akan main teka-teka je, kita tak tahu kita sampai ke mana. Maka hari ni kita fokus insya-Allah untuk sama-sama kita manfaatkan masa yang terluang ni. 30 minit je saya ada, dari sekarang dah tinggal 25 minit saja. Okey, terima kasih. Teruskan. Fokus insya-Allah. Kita sama-sama dapat. Apa misi kewangan anda? Sebab dalam apa yang saya belajar dalam sebagai perancang kewangan yang berdaftar, misi kewangan ni benda yang sangat ditekankan. Sebab apa? Kalau anda semua ada macam-macam misi misi kehidupan, misi family, misi dakwah dan tarbiyah dan sebagainya kan. Misi kewangan anda pernah tak anda tetapkan? Kalau ada sila cakap ada, kalau tak ada saya tahulah siapa yang tak type tu dia tak ada lah. Okey. Seterusnya slide. Misi kewangan penting sebab kalau kita tak ada matlamat maka kita tak tahu nak decide apa benda pun. Sama macam tadi, kompas kita nak decide kita nak ke mana kan. So matlamat kewangan ini ringkas saya buat secara roughly je daripada Januari 21 sampai Disember 22. Perangkaan dia kita dah ada spesifik. Kita ada jangka masa pendek within 1 to 2 years. So kita tak tahu bila PKP kita habis tapi kita kena buat perangkaan ini walaupun PKP tak ada pun perangkaan ini mesti ada. Dan kemudian jika ada jangka pendek kita kena ada seterusnya jangka masa panjang. Sebab apa penting? Kalau tak korang takkan kejar untuk ke arah itu. Same goes to kita dalam Gema. Kita pun dalam perangkaan kita kepada Gema kita ada road to 2023, road to 2025. InsyaAllah pusat akan ada benda itu. Dan insyaAllah kita semua diri sendiri perlu persiapkan diri kita dengan keuangan dan target-target matlamat yang seperti mana saya maklumkan ni. Dan ini semua spesifik untuk matlamat keuangan. Baiki rumah, memiliki akaun emas, hantar anak masuk sekolah, pergi umrah dan sebagainya. Penting. Saya buat gambaran supaya anda ada dalam minda anda untuk anda pun decide to have that particular information dalam minda. Seterusnya Amar. Okey, Amar boleh tekan lah yang biru dengan hijau tu nanti boleh tekan sambil-sambil. Tak apa, biru dulu. Okey, mesej sebenar ni kita betul sedarlah. Ini apa gambaran sebenarnya saya nak tunjuk.
Hujan mendung, bererti hujan. Kadang-kadang kita PKP ni kita tak tahu bila hari kita, dah seminggu, dah sebulan. Kan kita tak tahu persediaan kita, kita tak tahu bila nak habis kan. Kita tak tahu. Tapi realitinya macam-macam perkara kita dah dapat daripada PKP ni. Sedar ke tak sedar? Okey, kita tengok poin yang pertama, terjejas. Kecilkan saiz. Apa maksudnya? Okey, boleh jalankan dulu slide nombor 2, Amah. Nombor 2, sungai ialah kehidupan. Kita baca dulu kita tengok gambar ni dulu. Dia seumpama kehidupan kita di mana kita ni yakin bahawa hidup kita ni ada impian. Kita tahu ada penghujungnya. Kan? Kita tahu apa benda yang kita nak. Tapi realitinya kita decide tak matlamat kewangan kita. Ataupun kita keluar duit, hari ni dapat gaji 30 hari bulan, besok dah habis. Macam air je keluar, habis laju je kan. Siapa macam tu, senyum-senyum lah sendiri kan. Tak tahu-tahu habis dah duit bulanan. Okey, terjejas. Apa maksud saya tertulis terjejas, kecilkan saiz rumah kereta? Ini antara benda yang daripada pakar yang decide untuk dalam kewangan peribadi. Since kita dah, mungkin siapa yang ada masalah dalam PKP ni, mungkin dalam tadi pilihan tu dia nombor 3, lebih buruk dan sebagainya, dia masih ada masa untuk reset button. Dia mungkin ada situasi yang mungkin dia boleh decide untuk kecilkan saiz rumah. Maksudnya mungkin dia boleh ambil rumah yang sewanya murah. Kereta pun mungkin dia dah tahu dah kereta besar-besar pun tak pakai masa PKP, mungkin dia nak tukar ke kereta kecil. So decision di tangan anda dan ini matlamat yang mungkin anda boleh decide. Inisiatif, moratorium dah dapat berapa banyak? Apa yang anda gunakan dengan moratorium tersebut? Ada tak simpanan lebihan yang anda dapat ataupun habis lebur macam tu je? Realitinya kalau orang ambil moratorium dapat daripada 12 bulan RM500 setiap bulan, dia akan dapat lebih kurang RM6,000. Dan juga tambahan, moratorium ni untuk yang bayar rumah kan. Ini saya cakap yang KWSP. Dapat 500 bulan, 12 bulan dapat RM6,000. RM6,000 tu pergi mana? Dah lah duit tu duit sendiri. Kita bazirkan macam orang bagi duit kita duit hadiah pula kan. Moratorium pula, kita dah tak bayar rumah. Maka duit yang kita tak payah bayar rumah tu kita guna untuk apa? Semua persoalan tu kena ada dalam minda kita. Jika anda mengalami tepuk dada, tanya selera sendiri simpanan lebih banyak ke, langsung tak ada simpanan. Adalah fakta rakyat Malaysia, 1 daripada 10 rakyat Malaysia ditanya, hanya seorang je yang ada simpanan RM1,000. Realitinya tak ramai orang ada simpanan RM1,000. Okey, so tanya diri sendiri, ada ke tak simpanan tu? Perlindungan, tahu apa yang anda ada. Takaful, pastikan ada yang lebih berkat, ada pilihan, ambil yang takaful. Perkataan takaful tu penting sebab ada orang kata saya ada insurans tapi yang itu bukan patuh syariah, maka keberkatan di situ kita boleh pilih kepada yang lebih berkat. Cari mentor kewangan, mentor hartanah dan sebagainya. Penangguhan takaful. Ada juga orang ambil inisiatif ini di mana dia tak bayar 3 bulan takaful, tapi dia mohon dengan syarikat takaful, dia tak payah bayar. Kemudian dia ingat dia macam moratorium, dia boleh teruskan bayar bulan-bulan seterusnya. Tak, 3 bulan tak bayar takaful ni, 3 bulan tu dia kena tanggung balik bulan yang keempat. Ramai orang tak tahu, jangan lupa dan kena faham benda-benda macam ni. Persiapan, selongkar apa yang ada, jual ataupun sedekah. Tengok dalam store atau apa-apa yang kita pernah beli banyak, keluarkan balik, pastikan kewangan anda boleh ditop up dengan perkara-perkara sebegini supaya ia membantu. Carousel, mudah, semua boleh dijual balik. Ataupun rasa banyak benda yang lebih, boleh sedekah dan itu merupakan amal jariah kita. Baik juga untuk kita. Lupa hari, jangan lupa diri. Macam saya kata tadi, hujan semua, kita banyak duduk rumah, kita tak tahu. Sebenarnya dah bergerak dah. Bukan 2020 baru bermula, kita dah bulan 8 dah nak habis. Skill, tambah duit. Sekarang ramai orang duduk di rumah, kena tambah skill anda. Bertukang, maintenance rumah boleh buat sendiri, tak perlu panggil orang. Even kukur pun saya belajar banyak perkara baru daripada orang yang datang servis. Dia kata kalau nak pindah, tak payah panggil-panggil orang, nanti dia charge dan sebagainya. Kita boleh buat sendiri, hantar ke rumah yang nak dipindah, boleh digunakan untuk orang sana terus pasang. Perlu jimat masa, banyak perkara yang boleh kita belajar daripada PKP ni sebenarnya. Dan lupakan benda-benda seperti MACD, CAPCHI dah tak payahlah. Sebab apa? Kita kena menyimpan. Kita tak tahu apa benda yang akan berlaku in future. Tapi jika sekali sebulan should be okay lah. Bukan seminggu sekali tu dah tak nak dah. Kalau trend macam tu lah. Ada orang yang setiap hari saya dengar. Tapi janganlah. Kerana ia menghabiskan duit anda. Melabur tanpa ilmu. Umpama budak sekolah ambil kunci start motor ayah dia, terus bawa ke highway untuk racing. Itulah realiti kalau kita tak ada mentor. Okey, seterusnya Amar.
Oh, no capture Oh, Alhamdulillah. Perhatian. Mohon semua yang hadir malam ni sila isi. Okey, fakta sepintas lalu. Kita lajukan insyaAllah yang ni. Fakta ini penting sebab kita kena tahu realiti yang berlaku di masyarakat kita. Sebab apa? Krisis dalam kewangan dunia ini ada berlaku macam-macam. Tapi krisis yang berlaku negara kita ni ada 3 yang sekarang ni berlaku sangat besar. Krisis kesihatan, ekonomi dan politik. Dan krisis ini jarang-jarang berlaku serentak. Dan ia berlaku pada masa kita waktu PKP. Waktu kita berada di rumah dan keadaan tak menentu. Maka anda kena bersedia double triple. Bukan relax-relax, alah tenang, tak payah. Tak mau. Kena berubah. PKP adalah poket kena penuh ya kawan-kawan. Bukan biarkan pokai. Okey, seterusnya Mah. Okey, ini krisis ekonomi Asia. Kita tengok trend 1997. Ia bermula daripada Thailand, kemudian merebak kepada Filipina, Singapura, Malaysia dan sebagainya. Kemudian subprime krisis, harga rumah yang tidak menentu menyebabkan ekonomi jatuh sebab ia bermula di US, kuasa ekonomi dunia. Daripada 1997 ke 2007, 10 tahun. Nampak trend tu? Seterusnya, sekarang berlaku pandemik COVID-19. Daripada 2008 ke 2019. Berapa tahun? Lebih kurang 10-11 tahun. Betul? So trend dia tak lari daripada 10 tahun, 10 tahun. Boleh cakap macam tu lah. Dan ini adalah rotation orang selalu guna untuk bursa saham. Dia main untuk dia capture 10 tahun ni dah kena berjaga-jaga. 10 tahun dah kena berjaga-jaga. Jangan ada trend tu. Dan juga kita tengok dekat tajuk tadi, krisis kewangan seumpama tafsiran mimpi Raja Mesir oleh Nabi Yusuf. Kalau ingat sirah balik, Nabi Yusuf telah menafsirkan mimpi. Waktu tu Nabi Yusuf banduan kan. Dia tafsirkan mimpi Nabi Raja Mesir yang kisahnya semua sedia maklum, saya repeat lagi. 7 ekor lembu yang gemuk memakan 7 ekor lembu yang kurus. Apa maksud dia kat situ? Nabi Yusuf tafsirkan bahawa 7 tahun Mesir akan berada dalam keseronokan harta dan sebagainya, banyak gandum-gandum, dan 7 tahun seterusnya anda akan suffer. Apa yang kena buat? Nabi Yusuf dilantik kemudian jadi pembesar Mesir untuk memastikan 7 tahun yang pertama tu ada simpan hasil sikit untuk cover 7 tahun yang seterusnya. Maka apa lagi yang korang tunggu? This is the reality ibrah yang diberi oleh Nabi Yusuf dan dibawa kepada realiti. Saya tunjuk fakta 97, 2007, 2019. 7 tahun kalau anda buat itu preparation, 10 tahun pasti anda dah tenang. Betul? 7 tahun diberi guidance oleh Nabi Yusuf. Realiti yang berlaku lebih kurang 10-11 tahun. Dan kita tak tahu, mungkin boleh jadi trend yang berlaku sekarang ni 2021 ni boleh ganjak sampai 2030. Mana kita tahu? Kita kena prepare dari sekarang. Itu kita kena penting. PKP pocket kena penuh. Okay, next. Ini realiti lah, semua takut bursa tak tentu sebab isu politik dan sebagainya. Okey, tahap pengetahuan kewangan. Kita tengok dalam kotak-kotak warna hijau, saya highlightkan benda-benda yang penting. Kita tengok yang utama tu, produk deposit 92% rakyat Malaysia miliki. Tapi produk pelaburan sangat rendah persentasenya. Deposit berapa sangat hasilnya? Pelaburan dia boleh berlipat kali ganda. Tapi realiti manusia di Malaysia ni lebih suka pada 92% tu. Dia lebih suka produk deposit sebab low risk, tak nak ambil risiko. Realiti dalam Islam ada tak ajar untuk ambil risiko. Lepas ni saya tunjukkan. Okey, tahap pengetahuan kewangan rakyat Malaysia memiliki tahap keyakinan yang rendah terhadap pengetahuan kewangan mereka sendiri. 1 daripada 3 rakyat Malaysia merasakan mereka mempunyai pengetahuan kewangan yang rendah. So, korang kena cari mentor untuk perbetulkan keadaan ni. Kesediaan untuk menghadapi situasi luar jangka, 52% rakyat Malaysia bersara sukar untuk menyediakan 1,000. Saya dah cakap tadi, hanya 24% rakyat Malaysia dapat menampung perbelanjaan sara hidup untuk sekurang-kurang 3 bulan saja. Kalau tiba-tiba diberhentikan kerja, majoriti rakyat Malaysia 3 bulan je dia boleh bertahan. Bulan keempat, dia akan cari alung atau macam-macam benda yang dia boleh buat secara negatif. Maka bersedia sekarang. Anda belum diberhentikan kerja, anda masih ada lagi pendapatan, sila. Teruskan kerjaya anda, buat sub income sebaik mungkin supaya anda boleh pastikan PKP anda penuh. Okey? Hanya 17% rakyat Malaysia mempunyai insurans hayat dan perlindungan takaful. Lepas ni saya akan tekankan kenapa ini penting. Kerana ini adalah amount jangka panjang, keuangan jangka panjang anda. Okey, seterusnya. Boleh skip Mama slide ni, laju dah. Tak ada apa dah. Okey, bankrupt, mewah.
Sebab majoriti rakyat Malaysia bankrupt, Jabatan Insolvensi Malaysia kata kerana gaya hidup mewah. Tak reti beza kehendak dan keperluan. Tidak kenal usia ya, kalau kita nak tahu orang bankrupt ni, umur 34 tahun lebih kurang jangkaan orang-orang nak habis masa-masa gema ni lah. Umur-umur macam ni lah orang banyak diisytiharkan bankrupt. Okey, seterusnya. Kena tahu fakta this the reality. 85,000 ni fakta 2017. Okey. Hadis berkaitan ini saya kata dalam Islam ada sebut tentang keuntungan tidak boleh dijamin oleh mana-mana pihak. Sebabnya ia bercanggah dengan konsep al-ghurum bil gunum dan al-kharaj bid doman. Hadis dan antara benda yang kita selalu refer dalam kewangan Islam yang memberi gambaran setiap keuntungan mesti berdasarkan risiko yang ditanggung. Kalau masuk pelaburan, mana ada pelaburan yang indah kabar dari rupa? Mana ada pelaburan yang boleh saja letak 100, besok naik 200? Mesti scammer. Kena tahu konsep yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Security, TIPU. Nanti korang tengok, boleh Google, boleh tengok video tu dalam YouTube dan sebagainya. Antara bendanya, indah kabar dari rupa. Rasa-rasa macam seronoknya letak pelaburan 100 naik 200. Scammer. Kena ada, kalau kita buat pelaburan, kita kena ada risiko yang kita tanggung. Contoh, kita ambil pelaburan, katanya pulangan deposit tetap ini 3% dalam masa 5 bulan. Maka anda kena faham, pulangan 3% tu boleh jadi rugi 3%. Itu kesamaan dalam kewangan Islam. Bukan kata deposit tetap mesti dapat. Tak. Kalau ekonomi jatuh, maka anda akan rugi 3%. Itu realiti yang anda kena tahu dalam kewangan Islam. Okey, seterusnya. Kompas kewangan. Saya nak buat ringkas je ni sebab masa pun dah tak banyak. Okey, Mas, next slide. Nombor 1, 2, 3 saya nak tekankan. Kompas kewangan sebab kita tengah menuju ke lautan nak pergi satu jarak yang jauh. Kemudian kita nak kena fokus 3 perkara ni. Gaji kita berapa? Gaji bersih yang masuk dalam akaun. Contoh kita ambil 1,000. Nombor 2 kita tengok 60% di sebelah tanggungjawab ataupun timur lah kan. Tanggungjawab ni semua benda-benda yang tiap-tiap bulan kita bayar. Pastikan ia dalam 60% sahaja. Please screenshot this sebab ini penting untuk anda semua kerana ini akan memastikan kewangan anda terbela baik jika anda follow. Kalau anda rasa nak bantu diri anda jaga kewangan peribadi melalui tabungan gaji tiap-tiap bulan, anda guna formula ni dan saya gunakan. 60% daripada gaji 1,000, 600 digunakan untuk perbelanjaan tanggungjawab anda. Semua benda-benda tu kena list down. Kalau tak, anda akan gagal. Jika anda tak list down, tahu-tahu duit macam air sebab tak buat benda-benda ni. Dan itu berlaku kepada saya dan saya berjaya. Jika anda ada formula lain, please proceed. Kalau nak guna formula ni, please tengok apa macam yang saya buat. Nombor 3, kat untung ataupun utara. Kita dah pergi ke timur, kita nak pergi ke utara pula. 60%, 30%. 90% total kan. 30% ni kena asing siap-siap. Nombor 3 ni kena dapat je gaji, buat dulu. Baru buat nombor 2 tu tadi. Saya buat formula ni supaya ia penting bahawa realitinya 60% akan habis banyak dekat belanja. Tapi kita tak nak belanja dulu. Kita nak simpan dulu 30%. Dan daripada 30% ni 10% saja untuk takaful kerana ia kepentingan masa hadapan jika kita sakit. Dah sakit nak apply takaful tak boleh, masa sihat please apply. Okey, 90% je saya cerita, 5% tu tak nak cerita sebab 10% ni kalau anda boleh elak, anda boleh jadikan keuntungan peribadi anda. Kita tengok bocor sampah tu, kita go through sikit-sikit je, MACD, KFC, kad kredit, Astro. Kalau boleh potong-potong, 10% masuk dekat simpanan kecemasan anda. Pastikan 30% dapat gaji je, simpan dekat bank lain. Dia ada 2 teknik. Macam saya gunakan, simpan ke bank lain supaya ia boleh susah untuk saya keluar. Saya simpan kad debit tu dekat rumah. Dan nombor 2, orang guna spending tracker. Dia check tiap-tiap kali bayar, beli barang dapur 100, beli barang, saya punya dah lebih 60%. So kena buffer bulan ni, ikat perut sikit. Itu caranya. Okey, seterusnya Mah. Ini antara orang guna juga konsep yang biasa orang guna. Pendapatan 9,000 for example, dia gunakan 1/3 perbelanjaan tetap, 1/3 perbelanjaan harian, 1/3 simpanan. Ini mungkin ada orang guna teknik ni. Feel free guna teknik yang mana. Yang penting dalam perancangan kewangan kena record. Kena record. Okey, seterusnya.
Sebab selalu orang tak buat record tu yang duit dia habis. Jangan bertangguh, bertindak sekarang. Saya ada 4 minit saja lagi, insyaAllah. Video pun tak ada, kita boleh skip. Maka rancanglah sekarang. Boleh tekan nama apa ni yang tengah-tengah gambar peta tu. Kita tengok semuanya realiti kita ni rancanglah sekarang. Sebab apa? Ramai orang tercari-cari duit dia kat mana. Dia cari-cari. Buka tabung. Mesti yang senyum-senyum tu tahulah tu diri sendiri kan. Buka tabung, cari akaun ni, cari akaun ni. Adalah duit aku sikit. Keluarkan. Realiti pernah berlaku pada diri saya dan juga masa PKP pun pernah berlaku. Manusia ada je kesalahan dan kita kena perbaiki kesalahan tersebut. Seterusnya maka rancanglah matlamat kewangan, jangka masa pendek, jangka masa panjang. Cara bezakan keperluan kehendak. Kita tengok kereta, nak beli Honda ke nak beli Viva Kalau kita pakai baju saiz L, pakailah baju saiz L. Ni pergi pakai baju XL, gedebih lah. Ataupun nak orang pakai saiz S, pergi pakai XL. Sebab dia rasa tak ukur baju di badan sendiri. Tengok orang sana nak pakai kereta ni, aku pun nak pakai. PKP, poket kena penuh, bukan ikut orang. Ada kereta besar-besar pun masa PKP tak bergerak agak kan. Tengok kereta, duduk kat situ, maintenance kena bayar. Okey, tengok air. Air kat atas tu kita tahu kita boleh kenyang dengan air yang apa-apa, air kosong pun boleh kenyang. Tapi kita pilih air yang sedap. Maka kita kena tahu tahap batasan kewangan kita. Kalau hanya 5% sebulan, maka 5% lah. Mungkin makan Starbucks sekali sebulan. Dan saya kata masa PKP ni lupakan benda-benda luxurious tu. Sebab poket kena penuh, simpan waktu sekarang. Okey, seterusnya Dan saya sharekan sikit berapa kita perlukan untuk bersara nanti. Roughly, kalau kita tengoklah gaji idaman semua orang nak 10,000 kan. Nak 5 angka kan. Kita ambil 10,000, maka 20 tahun persaraan kita, jangkaan kita akan bersara dalam 50 tahun akan datang. Kita akan dapat 1.6 million. Maka itulah jangkaan kewangan yang kita kena ada. Maka kalau korang tak buat pelaburan dari masa sekarang, sebab ini based on pelaburan yang ada return yang baik sebab lama kita letak duit dalam unit trust for example, 3-4 tahun dia akan grow, 7-8 tahun dia akan grow. Dia middle to long term kalau unit trust for example. Kalau dia ikut risiko dia ikut risiko. Dan ini perumpamaan kita nak tengok realiti. Sebenarnya aku simpan 200 sebulan kat unit trust ni, insya-Allah akan jadi that figure. Yes. Kalau anda tak buat, mulakan sekarang. Bukan saja unit trust, banyak lagi akaun public gold patuh syariah. Pastikan yang patuh syariah, sub income dan sebagainya, dapat je gaji sub income, terus masuk 30%, terus buat amal jariah dahulu. Antara benda yang saya boleh kongsikan, Syekh Mota Al-Bukhari dia dapat gaji dia 1,000 for example, gaji dia lebih besar daripada tu lah. Separuh dia akan dermakan, separuh lagi yang dia akan gunakan. Itu orang kaya tapi realitinya sedekah tu dia tahu the power of sedekah. Okey, seterusnya. Okey, video ni pun tak dapat. Sebenarnya video ni adalah saudara Alif Sata. Dia bersedia daripada sekarang untuk menyediakan wasiat kepada keluarga dia. Dan kenapa penting? Kita tahu Alif Sata ni ikon anak muda kan. Semua siap-siap. Tinggalkan wasiat siap-siap untuk isteri dan anak. Bukan sebab dia dah nak pergi. Tapi dia bersedia, dia merancang keuangan dia. Orang kata buat wasiat-wasiat ni, kau muda lagi, kau nak mati ke kau buat wasiat? Bukan, realitinya dia bersedia. Sebab dalam wasiat tu lebih detail apa yang dia simpan, apa yang dia hutang, apa yang patut dia selesaikan. Bukanlah dia meninggal je, kena korek sini duit dia, aset dia ada kat sini. Tak, dalam wasiat dah merangkumkan segala-galanya. Dan penting, wasiat ni satu je. Wasiat kan, wasi. Dalam bahasa Arabnya, pentadbir harta. Sebab kalau kita tengok isu-isu harta pusaka, sebab tak buat perancangan harta pusaka, pentadbir tak ada. Kita tengok kes Abam, kes macam-macam lah kan. Realiti dia orang tak ada pentadbir yang independen. Yang ni belagak rasa boleh buat, yang ni belagak rasa buat dan tak boleh settle. Realiti yang berlaku, fakta 75 bilion. Negara kita ada 75 bilion aset yang terbeku. 90% milik orang Islam. Anda semua, please aware tentang pentadbiran harta pusaka. Okey, itu saja kot. Saya punya last kali slide saya dah terima kasih je kot. Okey, kesimpulan. Lupalah, kita go through sikit. Tetapkan matlamat kewangan, kemudian tabung kecemasan kena ada, catat rekod segala pembelanjaan, sentiasa rujuk semula bajet yang dibuat awal.
kena ada audit juga, recheck. Tahu bezakan keperluan versus kehendak. Pastikan selepas PKP manusia yang baru. Kita jadi manusia yang baru, kreatif dan lihat dunia ni dari sudut yang lebih luas. Please reset button anda, mula dari sekarang poket anda kena penuh. Wajib ada mentor dalam perkara yang anda ingin berjaya, kewangan, hartanah, Bitcoin. Saya ada setiap satu ni satu mentor yang berbeza. Anda juga begitu. Rancanglah kewangan anda sekarang, semoga berjaya. Okey, soalan kalau ada feel free nak tanya. Buku-buku ni antara buku-buku yang saya baca dan anda pun boleh beli di buku-buku yang available lah, insyaAllah. Apa-apa pun kita kena top up ilmu kita, ada mentor tu penting. Feel free untuk contact, please tengok saya punya media sosial jika ada apa-apa sebarang persoalan lah. Boleh text je apa kan, kita antara gema je. So saya nak layan soalan 1-2 je kot. Sebab masa pun dah lebih 1 minit. WhatsApp kena letak dalam cloud juga ke? Ya, kalau anda ada, sila. Saya cuba jawab simple lah. Nak makan KFC kena tunggu Gema Pusat bagi voucher. Waliuddin, nak makan KFC saja. Okey, ada soalan ke? Soalan, apa pendapat waktu sekarang kena belanja bukan simpan sebab boleh gerakkan ekonomi secara keseluruhan? Pendapat. Okey, realitinya negara kita akan gerakkan pembelian dan penjualan dalam negara. Di mana supply tu kena sentiasa bergerak, supply chain tu kena sentiasa bergerak untuk pastikan ekonomi kita grow, GDP kita naik. Tapi jangan termakan dengan semua benda ni. Kita kena control your limit. Bukan kata tak boleh, control your limit. Shopee dan sebagainya. Ada orang yang set sampai dia tak tahu, dia main belanja je kan. Ada orang dia set setiap bulan dia kena tak RM20 je supaya aku tak belanja macam-macam dalam Shopee ni. Kalau benda tu kena untuk anda, please do. Kalau tak perlu, tak ada keperluan, tak payahlah. Beli barang lokal bukan import. Ya, itu antara benda yang boleh membantu juga kewangan kita, ekonomi negara kita. Buatan Malaysia, duit rolling dalam negara. Ya, perbelanjaan, permintaan semua kena banyak berlaku dalam negara supaya GDP kita grow lah. Itu antara benda-benda yang kita sedia maklum. Tapi ukur baju di badan sendiri, kalau orang lain mampu, semua orang nak kena belanja, kita jangan termakan 9/9 lah, 10/10 lah, jangan termakan. Realitinya tak berapa banyak pun diskaun yang diberi. Malah menghabiskan duit kita adalah. Nasihat untuk mula melabur, asal nak start je, kerisauan macam-macam. Melabur, jangan melebur. Itu sebabnya cari mentor dan juga kalau ada guidance yang betul, please follow. Kena ada mentor benda-benda macam ni. Oh, jahat tu promo tu. Okey, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Minta maaf saya termakan 3 minit anda semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam perjuangan. PKP Poket kena penuh. Ciao. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih di atas penyampaian yang bagi saya memang sangat-sangat berguna lah. Memang sangat-sangat penting untuk kita tahu. Kadang-kadang kita anggap kita dah tahu semua. Sebenarnya banyak lagi benda kita tak tahu berkaitan dengan kewangan kita. Dia macam saudara Zulmi Bacok bagi tahu tadi, carilah mentor. Okay? Carilah mentor. Apa saja bidang yang kita ceburi, kena ada mentor. Sebab apa? Bila ada mentor ni, ada orang yang akan guide kita untuk buat sesuatu. Kita tak buat pandai-pandai je kan. Kalau kita buat pandai-pandai nanti habis semua. Okey. Jadi sekali lagi terima kasih. Sekali lagi terima kasih pada saudara Zulmi Bacok di atas penyampaian PKP kita pada malam ni, insya-Allah. Okey. Baik, sebenarnya kalau nak lebih masa pun tak apa sebenarnya kan, sebab tajuk ni sangat penting sebenarnya pada kita untuk kita tahu dan kita nak gunakan ni bukan sekadar waktu PKP ni saja. Seumur hidup kita ni nak guna. Okey. Sekali lagi terima kasih. Jadi untuk agenda seterusnya, untuk agenda seterusnya adalah kita ada sedikit sesi brainstorming lah. Kita ada sedikit sesi brainstorming. Ada beberapa soalan yang dibangkitkan daripada Gema Kelantan lah. Yang untuk mungkin kalau soalan ni perlu kita bincangkan, kita bincangkan. Okay, boleh stop sharing tak? Kita saya nak share screen. Right.
Ada sedikit yang ni adalah sesi ringkas selama 20 minit lagi. 20 minit lah. Okey. Soalan-soalan ni telah diajukan dan telah di brainstorming lah sedikit daripada Gema Kelantan. Jadi kalau soalan-soalan yang akan dibuka ni nanti perlukan perlukan perbincangan, okey, perlukan pendapat, kita boleh utarakan. Okey, kita ada masa dalam 20 minit ni. Kalau macam soalan yang dikemukakan ni tak perlukan penjelasan ataupun pendapat, kita terus kepada soalan yang lain lah, kita terus pada soalan yang lain. Ataupun mungkin ada perkara-perkara yang berbangkit yang mungkin kita boleh bangkitkan lah daripada gema-gema, daripada negeri-negeri lain, okey, daripada negeri-negeri lain yang mungkin ada soalan yang kita nak bangkitkan, mungkin berdasarkan kewangan, mungkin berdasarkan perpaduan ataupun kemerdekaan kita ni lah. Jadi ini soalan yang pertama lah. Okey, perlukah untuk kita wujudkan satu dana modal perniagaan untuk membantu belia gema menjana pendapatan sampingan? Itu soalan yang pertama. Mungkin ada daripada mana-mana gema yang mungkin nak jawab atau nak bagi feedback pada soalan ni. Kita bagi peluang pada semua. Mungkin Wali boleh take charge kot, Wali. Sebagai pengurusi Gema Kelantan ni. Mungkin boleh mulakan, insya-Allah. Silakan. Wali ada tak tu? Tadi nampak macam dah left. Ada tadi tu. Kot dia internet tak stable. Kalau bukan Wali pun daripada yang lain pun tak apa, tak ada masalah. Mungkin daripada Presiden sendiri. Bagaimana mungkin kita nak wujudkan satu dana lah. Dana, bagaimana kita bantu pemuda gema ni sendiri. Silakan. Apa macam mana punya soalan tadi? Balik Soalan dia. Wujudkan satu dana modal perniagaan untuk bantu belia gema menjadi pendapatan sampingan. Macam saya letakkan tadi dalam hierarchy of needs tadi tu. Sebab tu kita dalam kita gerakkan gema ni, saya rasa kita kena tahu target market kita lah. Yang ni mungkin kita punya target market adalah untuk membantu yang bawah, yang the physical needs tadi tu kan, untuk bantu. Saya rasa satu idea yang baik lah. Cuma kena tengok juga dari sudut kemampuan. Kalau tak mampu sendiri, dan mungkin boleh join dengan mana-mana badan lain yang boleh bagi the input lah, ataupun bagi the modal kan, modal tu. Tapi saya rasa kena jelas dia punya objektif dan jelas dia punya susun atur tu macam mana supaya benda tu tak adalah macam kita dah bagi and then tiba-tiba tak ada hasil kan. So idea yang baik tapi perlu diuruskan pun dengan baik lah dan dipantau lah elok-elok. Ini salah satu cara kita nak empower belia lah, supaya kita boleh meningkatkan dia punya tahap dari segi hierarki dia tu. Baik. Terima kasih Saudara Nasim. Maknanya kat sini Gema mungkin boleh keluarkan dana lah, maksudnya kan. Keluarkan dana untuk membantu belia-belia yang mungkin bersama dengan kita ataupun tidak, dan kita pantau lah selepas tu kan. Betul Betul. Even saya rasa di peringkat pusat pun kita ada discuss juga untuk kita macam wujudkan satu Gema Shopee Shop contoh kan. And then macam mana kita nak gabungkan ataupun kita nak consolidate resources dan juga ahli-ahli Gema sendiri ataupun AJK dan menggunakan platform-platform yang ada. So saya rasa dia bukan setakat bagi dana, tapi kena tahu dia punya proses tu lah, dan kita kena clear lah dan tu. Tapi it's a good idea lah. Terima kasih Saudara Nasim. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dekat luar pun memang banyak bantuan-bantuan kan untuk belia memulakan perniagaan kan. Cuma daripada perspektif daripada Gema sendiri macam mana kita nak tahu kan. So ada lagi mungkin feedback daripada peserta-peserta AJK lain daripada Gema negeri lain?
boleh utarakan pendapat anda. Ataupun kalau tidak ada, mungkin speaker kita nak berkongsi sikit ke macam mana? Kalau ikutkan program Shopee yang akan kita jalankan besok, antara benda objektif yang kita nak capai adalah untuk pastikan kita mungkin ada idea untuk buka peluang Gema Negeri ada their own business dalam Shopee. Kalau mungkin kita tengok, sebab kita akan kumpulkan mereka dalam satu Telegram selama sebulan dengan trainer untuk tanya A to Z dalam sebulan. Kita dah kau team dengan trainer. Kalaulah kita tengok ada ramai yang tak boleh gerak, maka kita akan satukan untuk bantu Gema secara spesifik. Itu antara cadangan kita lah untuk ada bisnes sendiri dalam Shopee. Korang semua kena fikirkan lah inovasi-inovasi baru macam ni. Okay, terima kasih. Kalau ikutkan yang join kita malam ni, semua adalah think tanker lah kan. Think tanker yang akan berfikir untuk Gema sebenarnya kan. Okay, jadi kita balik pada Wali tadi. Wali terkeluar tadi. Apa-apa, sorry, internet slow. Macam mana sekarang? Okay, sekejap. Kita boleh. share balik soalan tadi. Okay. Ni tengoklah kalau ada pergi tengok. Ya. Perlukah untuk kita wujudkan? Yang ni tadi Saudara Nasim dengan Saudara Zaimi Bacuk pun dah jawab tadi. Okey, kalau tanya pengalaman saya lah, kalau yang soalan pertama ni, sebab just pengenalan lah. So saya memang memang bekerja makan gaji, bekerja satu banker, ada satu kat bangsa tu. Lepas tu kita buat bisnes and then dapat beberapa geran lah daripada government apa semua. So dia tanya pengalaman, dan sekarang saya ada, sebenarnya saya antara job saya dapat job jadi trainer bawah Perkeso untuk internet marketing. So malam ni sebenarnya ada, tapi hari ni ada slot berkaitan dengan TikTok. Saya bagi kat co-trainer saya lah. So berdasarkan, kalau soalan pertama tu sebenarnya sebab sebelum, kalau macam tuan-tuan perempuan perasan, kita ada satu program kerajaan bawah SME Corp, nama dia Tunas Usaha Bumi Putra. So dia ada sediakan peluang dana lah 15k, tapi boleh katakan 10 yang guna dana tu hanya 10 orang, hanya 3 orang je betul-betul utilize untuk buat bisnes lah. So saya rasakan dalam untuk start bisnes ni, kalau kita nak bantu betul-betul, Gema Negeri nak bantu betul-betul sesiapa nak belia-belia yang tengah struggle, tapi dalam masa sama untuk cari peluang pendapatan, rasanya daripada kita bagi dana tu, better kita buat macam Gema Pusat buat tu lah. Macam sediakan program-program Shopee, dan kita kena kayuran. Sebab mengikut saya punya pengalaman sekarang, saya tengah jadi trainer ni yang mana program ni bawah Perjalanan 2.0, dan saya ada link dengan dapat jadi training lah bawah trainer provider sebuah syarikat ni, ada seorang datuk ni. So dia orang ni peserta ni dapat duit lagi, lepas tu dapat kelas percuma lagi. Bila benda macam tu, dia tambah orang Melayu ni dia tak value benda tu. Walaupun nilai 10 hari punya program yang kita ajar berkaitan dengan Facebook, WhatsApp, berkaitan dengan TikTok, Instagram, dia fully memang package, ada kewangan pun ada. Nilai dia kalau pergi ke tengok ke Hasbo Brothers, apa Sifu Bat Abi Jamal, dia punya nilai dia mungkin 10k ke 20k, tapi disebabkan dapat percuma, so mereka ramai tak nampak value tu kan. So apa yang Gema Pusat buat tu, yang Shopee tu good, dengan letak iuran komitmen, dan kita kat situ kita boleh tapis betul-betul belia yang betul-betul nak minat bisnes, dan sama bila mereka bayar duit komitmen, mereka terpaksa untuk komit lah untuk buat bisnes tu dengan betul-betul lah. So daripada kita bagi dana, tapi better kita dana Gema Negeri ke Gema Pusat boleh luaskan, banyakkan peluang untuk bahagian kemahiran bisnes lah. Dan macam tu lah lebih kurang. Maksudnya lebih kepada, rasa untuk dana tu rasanya tak berapa sesuai kot, tapi kalau untuk kita banyakkan peluang-peluang untuk disediakan untuk Shopee, TikTok dan sebagainya, itu lagi better lah. Sebenarnya Gema Kelantan pun ada dalam plan ni lah untuk TikTok ni, untuk bisnes. So kalau bertanya pendapat saya, boleh tanya pendapat ke ni? Betul tu. Ya? Betul lah tu. Betul ke? Saya takut saya syok seorang-seorang lah. Okey, kalau tanya pendapat saya, maksudnya tak relevan lah kalau untuk bagi dana tu. Better kita sediakan banyak peluang untuk training lah.
Dia lebih pada kita bagi joran lah daripada kita bagi ikan lah. Yes, dan joran tu pun tak boleh joran percuma. Kalau kita bagi joran percuma, Betul. mereka main-main. Mereka banyak main-main. Kat sini pun saya baru lepas smash student kat sini ni. Sebab bila mereka dapat percuma lepas tu dapat allowance lagi, mereka tak value lah, tak appreciate nilai training tu. So tapi dalam masa sama kita kena tahu sebab macam banyak agensi kerajaan sediakan training percuma ni macam ISKAN, macam Pharma. So macam mana kita nak layaskan lah. Itu kena bincang lah macam mana. Dan kita boleh bekerjasama dengan sebenarnya MARA. Kalau macam MARA sebenarnya, kalau macam tuan-tuan perempuan, saya agak rapat jugalah dengan pegawai MARA kat Kuala Lumpur dan saya bila balik Kelantan ni. Sebenarnya kalau macam kita boleh sediakan 20 orang, 25 orang yang belia yang betul-betul nak buat bisnes, nak ikut training. So kita boleh approach MARA-MARA negeri untuk buat training. Maksudnya kerjasama antara Gema dengan MARA. So full MARA yang sponsor semua. Tapi kita kena bagi sebelum ni lah. Sebelum COVID-19 ni lah, maksudnya saya pernah tanya lah, kalau sekarang tak pastilah, kena tanya balik kot. Maksudnya salah satu untuk kita dekat dengan, untuk kita sediakan peluang pekerjaan, mungkin kita boleh start selain pada kita kerjasama dengan Kementerian Sukan, kita boleh start engage dengan MARA-MARA kot, agensi-agensi usahawan. Di mana kita just tarik pooling, tarik belia-belia yang ada ni, and then kita kerjasama dengan agensi kerajaan usahawan, mereka yang sponsor dana tu semualah. Baik. Nampaknya kita semakin banyak kerja lah ni. Tak ada relate dah lepas ni. Sebab tu kita kena selalu buat town hall ni supaya kita dapat dengar pendapat ataupun feedback daripada semua AJK Gema lah setiap negeri. So baru satu soalan pun dia sebenarnya dah dia banyak dah kerja tu. Okey, insya-Allah terima kasih sekali lagi Wali. Memang kalau sebagai peribadi sendiri kenal Wali memang orang yang sangat committed lah. Orang sangat committed, apa yang dia cakap tu memang dia buat lah. Kan. Jadi insya-Allah ada apa-apa lagi mungkin kita boleh proceed kepada soalan kedua ke? Jom, silakan. Okey. Okey, untuk soalan kedua ni ada berapa soalan tu? Kita tu soalan dia. Nampak tak soalan ni? Ada 4 soalan lah? Ada 3 saja soalan malam ni. Okey. Yang ni asalnya soalan dia lebih kurang tadi Wali pun dah jawab tadi. Dia macam jawapan kepada soalan nombor 1. Kan? Tadi macam dah jawab sikit kan. Okey. Kita terus kepada soalan ketiga lah. Yang ni menarik juga ni, kena jawab juga ni. Kena bagi feedback juga. Perlukah untuk kita wujudkan seminar berkala berkenaan ilmu pengurusan kewangan anak muda bermula dari zaman belajar lagi. Bukan dah kerja baru buat. So minta pendapat semualah. Silakan. Hilang dah. Siapa tu? Amang. Semua kan? Yang tak semua Tak semua kan? Soalan dia apa tadi? Mewujudkan boleh tanya boleh? Sekali lagi Soalan dia adalah perlukah untuk kita wujudkan seminar berkala berkenaan ilmu pengurusan kewangan anak muda bermula dari zaman belajar lagi. Itu soalan dia. Itu soalan yang sangat sesuai kita tujukan kepada speaker. Ya, betul. Tadi tak tanya soalan ni, mungkin speaker boleh jawab kot soalan ni kan. Okay, kalau saya nak komen, antara sebab saya masuk dalam bidang kewangan ni, sebab saya nampak the lacking main benda yang paling lacking lah dalam kita punya pembelajaran PNP, dia tak banyak ajar tentang kewangan peribadi. Dia banyak ajar kewangan bank, kewangan syarikat, kewangan besar-besar semua. Tapi realiti diri sendiri tak banyak. Yang mana ramai golongan seperti golongan bukan Islam, Chinese contohnya, dia orang dah ajar benda ni siap-siap dengan anak dia. Anak dia kecil-kecil pun walaupun umur 2-3 tahun dia dah bagi RM3 untuk beli barang. Kena sebelum pergi beli barang simpan dulu. Walaupun duit tu daripada mak dia, dapat dia duit RM3, dia suruh okay saving dulu, letak dalam tabung. Okay RM2 boleh pergi beli barang.
So kat situ dia dah ada mentality yang dia ajar kepada anak-anak dia. Tapi kita kekurangan sangat dalam kursus-kursus belajar kita semua. Walaupun saya minor dalam financial management pun, tak ada pun difokuskan tentang kewangan peribadi. That's why saya mencari banyak-banyak teori dan menggunakan apa yang ada sekarang lah. So kalau kata benda tu perlu, yes kita perlu, tapi kita kena ada modul yang proper dan kita kena ada trainer yang boleh bagi lah. Dan kalau gunakan simple-simple method pun sebenarnya membantu. Dan kita sendiri semua ramai tak ada best practice. So benda tu kena bukukan, kena properkan dalam modul. So kalau kita ada contoh Gema ada satu pasukan yang sediakan modul-modul sebegini, sudah pastilah kita akan mudah untuk masuk ke sana. Macam contoh kita ada ARP kan, Anugerah Remaja Perdana kan. Yang diorang sendiri dah ada modul-modul nak masuk sekolah untuk guna apa. Kita kalau nak pergi ke sekolah untuk turun ke bawah ni, kita kena ada structure lah. Kita tak boleh tiba-tiba jam cerita pasal kewangannya. Kita pun sendiri entah ke mana, kita kena perbaiki diri kita dulu ke tak? Itu saja, terima kasih. Okey, terima kasih. Pendapat yang sangat bernas lah. Memang perlu daripada kita sendiri yang lalui pun, bila dah besar ni baru tahu pasal kewangan kan. Waktu sekolah rendah, waktu sekolah menengah, kita tak terdedah benda tu kan. Jadi memang perlulah benda ni dilaksanakan lah. Bukan setakat modul saja, tapi daripada kita lah sebagai mak ayah pun sebenarnya, daripada sekarang pun kita dah boleh didik anak-anak kita yang masih kecil sekarang kan. Okey. Ada daripada lain-lain? Saya mungkin nak tambah sikit je. Angkat tu. Silakan Ahmad. By the way, topik ni macam sesuai untuk Gema Kelantan kembangkan lagi. Okay, Wali. okay, pendapat saya, saya dihin tadi tu, sebenarnya kita kurang channeling tau, daripada sebenarnya peluang-peluang daripada banyak sumber, agensi lah, kerajaan lah, even corporate dan sebagainya, banyak sebenarnya nak membantu bantuan kepada anak-anak muda. Tapi anak-anak muda tak cakna ataupun benda tu tak sampai dekat dia orang. Kurang channeling orang yang menghubungkan peluang-peluang tu kepada targeted anak muda yang memerlukan. So bagi saya dia perlu ada dua benda lah, di mana satu ialah satu pasukan yang mencari peluang-peluang ini untuk disampaikan, dan kedua adalah satu pasukan lagi untuk mencari targeted siapa orang-orang yang memerlukan, so that kita mencari, bila kita sebarkan pada orang yang betul. Itu bagi saya, sekiranya kita ada pasukan ini, dia sangat mantap lah untuk kita menggerakkan celik kewangan untuk anak muda terutama lah. So itu ada hint-hint sikit lah untuk Gema Kelantan. Tak boleh tidur Ali malam ni. Sudah. Tapi masalah kalau kita tengok, orang muda ni kebanyakan yang educated tak apalah, kalau kita pergi kepada golongan yang bekerja biasa-biasa ni, mereka tak berminat sangat nak ambil tahu isu berkaitan dengan kewangan itu masalah utamalah. Saya sebenarnya pengalaman sedikit lah, saya baru buka job untuk part time. Minggu lepas buka job part time untuk runner. Dalam 3 minit je dah 30-40 boleh kata dan 30 orang yang tekan yang PM tanya job runner tu lah. Lepas tu kita ada buka part time untuk untuk pembantu dapur. So memang sangat banyak lah, tapi dia masalah dari segi attitude pula masalah dia. Contoh sebab apa saya kata attitude, contoh saya bagilah terutama kat semua orang Melayu kan. Macam masalah dari segi mentaliti orang muda terutamanya yang Bumiputera lah sebenarnya. Bila mana kerajaan ada tubuh satu yang bawah top par dulu kan. Tun Hak Bumiputera tu yang bagi grant 15,000 tu, saya salah satu penerimanya sebenarnya. Saya batch yang keempat. Tapi bila kita borak-borak dengan pegawai SME Corp, boleh dikatakan tak ramai yang tahu sebenarnya, tak ramai orang Bumiputera Belia Muda dia agresif untuk tahu benda macam ni. Malah non Bumiputera. Boleh katakan walaupun nama program tu Tunas Usaha Bumiputera, tapi boleh katakan Chinese, Indian, maksud mereka belum walaupun benda tu nama Bumiputera, tapi mereka try untuk apply. So nak kata dari segi sikap mentaliti
kita punya belia lah, terutama yang Bumi Putera secara umum lah. Tapi sebab kat sini kalau macam kat Kelantan kan kita punya targeted boleh katakan banyak Bumi Putera, tapi kat luar tu ramai juga kan yang Bumi Putera apa semua kan. So apabila Amal beritahu macam tu sebenarnya dari segi attitude kita punya ni, satu mungkin tak sampai, yang kedua ada satu golongan ni maksudnya dia orang memang tak agresif untuk tahu berkaitan dengan bantuan-bantuan percuma daripada kerajaan. Jadi berbalik pada masalah ialah kalau macam Gema kita ni nak buat program-program, tak boleh terlalu mudah untuk kita semua orang boleh join. Sebab untuk tapis golongan tak kira Bumi Putera ke non Bumi Putera ke, budak-budak belia ni maksudnya yang kita nak orang yang betul-betul join tu memang betul-betul nak mengubah nasib diri mereka sendirilah. Jadi tak kita penat je buat program, kita bagi subsidi sini, tapi dah sekali tak ada impact. Itu pun penat jugalah. Okay, terima kasih Wali. Pendapat yang ni lah sangat bernas. So memang kalau kita perhatikan secara menyeluruh pun memang semua pihak harus terlibat lah. Kalau nak harapkan Gema memang kita nak buat seorang-seorang memang tak boleh kan. Jadi memang banyak akan melibatkan pelbagai jenis agensi yang daripada akar umbi lah, daripada sistem pendidikan kita sendiri. Banyak jugalah kita kena tengok kan. So itulah. Jadi ada lagi kita tengok kita punya peserta ramai malam ni. Okay, sebelum tu ada selingan sikit. Untuk link pendaftaran tu tekan sekali lagi untuk daftar sekali lagi untuk confirmkan kehadiran pada malam ni. Yang tak daftar sekali lagi tu sila berbuat demikian lah. Okay, untuk confirmkan, mungkin ada sebelum ni dia memang isi untuk hadir tapi tak hadir malam ni. Jadi yang hadir malam ni sila isi kembali link yang sama, okay, untuk mengesahkan kehadiran pada malam ni. Jadi kita tengok dalam ruang Google Meet kita ni ada 24 orang, 23, 24 orang. Mungkin ada yang lain-lain yang mungkin boleh berkongsi juga. Kita ada sharing Gema Negeri ya? Ada sharing Gema Negeri ya? Sharing Gema Negeri, betul. Sekejap Yang ni lah, betul lah. Sharing daripada Gema Negeri. Sorry. Sharing daripada Gema Negeri. Masing-masing mungkin ada yang pendapat atau apa sajalah daripada Gema Negeri yang nak dikongsikan bersama kita pada malam ni. Jadi kita silakanlah daripada Gema Negeri yang lain, insya-Allah. Silakan. Mungkin boleh sebut daripada negeri mana? Ataupun dah kita tak boleh ke, maksudnya kita buat simple punya pergerakan dulu, maksudnya kita cuba target untuk link dengan dengan kita buat kerjasama. Tapi sekarang susah kan kalau macam sebelum COVID ni, maksudnya kita buat kerjasama kunjungan hormat pejabat Gema pengurusi Gema Negeri antara Gema Negeri dengan pejabat Mara Negeri. Saya tak pasti, tapi saya pernah tengok macam PKPM Kelantan. Saya ada friend kat Facebook. Mereka ada buat kerjasama, dia buat kunjungan hormat melalui online dengan agensi dadah negeri Kelantan tu. So tak pasti benda tu, saya tak pernah buat lagi. Maksudnya kalau macam untuk permulaan, untuk mungkin kita tak ada bela lagi nak buat apa, so mungkin kita boleh plan untuk kita buat pembincangan dengan agensi-agensi apa semua tu untuk dapat some idea lah. Saya tak pasti macam mana. Sebab saya tak main sangat untuk dari segi networking dengan ni. Mungkin Gema Pusat boleh bagi feedback lah. Kalau dengan keadaan sekarang macam mana kita nak buat bina networking dengan agensi-agensi kerajaan. Sebab sekarang macam kami pun dengan pejabat pejabat belia Kelantan. Panggil apa? Bukan KPS. Yang itu pun last hari tu nak buat set up meeting, lepas tu PKP sampai sekarang tak dapat jumpa lagi lah. Kalau kita orang dekat Gema Pusat, sebenarnya kita berjalan banyak benda yang belakang tabir yang kita tahu boleh mampu mudahkan kita cepat kan dengan cara online je. Macam contoh sekarang ni sedang berlangsung, kita orang malam ni tengah on the way submit grant untuk dapatkan MySafe Food punya dana bawah PBT MBPJ yang kita mohon sebanyak 50,000.
bawah MBPJ. Banyak. Setiap PBT dia orang ada grant masing-masing dan kita kolaborasi dengan WWF yang kita buat dengan Shah Alam hari tu bersama dengan Greenway Selangor, dengan Amardi dan sebagainya. Benda tu semua online. Kita duduk kat rumah je. Proposal kita belajar banyak daripada WWF. Antara benda-benda yang Wali cakap tadi lah untuk dapatkan macam ni kita nak measure kita punya manpower. Selama ni kita tak pernah charge kita punya credit hour semua kan. Semua benda tu kita banyak belajar daripada WWF. Diorang ajar kita dan proposal tu diorang check, review kan untuk kita. Semua tu berlaku secara online dan korang semua boleh buat. Dalam gema-gema negeri, PBT ni dah boleh approach. Diorang ada banyak grant. Submit je grant yang kita orang ada ni. MySafeFood ni setiap PBT korang boleh approach, gunakan balik kita orang punya grant. PBT tu Korang apa? bagi. Pihak berkuasa tempatan, MBPJ, MBSA, DBKL, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Majlis Bandaraya Shah Alam, semua tu PBT bawah KPKT kan. Diorang ni semua ada grant masing-masing. Korang kena cari, korang kena usahakan, proposal dah ada, korang boleh minta daripada pusat, boleh hantar PBT kepada PBT. Okey. Untuk MySafeFood next year. Okey, terima Untuk kasih. khas untuk program MySafeFood. Baik, kita sebenarnya masa kita ni sangat mencemburui ya. Sangat cemburu dengan kita malam ni. Sekarang ni dapat pukul 10.20. Kita ada mungkin kita boleh tutup sesi untuk brainstorming ni. Okey, kita boleh WhatsApp, boleh bincang lagi lepas ni. InsyaAllah di grup masing-masing lah. Jadi agenda kita seterusnya ni, okey. Saya gunakan kuasa veto lah sebagai MC malam ni. Okey, untuk agenda seterusnya kita serahkan kepada Saudara Amar. Okey, Saudara Amar untuk sesi beliau. Oh, okey. Sebenarnya silakan. saya tertunggu-tunggu sebenarnya sharing gema negeri tapi macam Dia senyap, jadi kita teruskan lah pada Saudara Amar. saya mempersilakan saya take over lah untuk sharing gema negeri tu. Saya persilakan Gema Selangor kalau nak share tentang program Merdeka kali ni. Saya ada invite Gema Selangor. Assalamualaikum. Ada. Okey, silakan. Mana satu nak cakap ni? Saya ada orang lain cakap ke? Kak Sarah cakap dulu. Nanti saya cakap Apa kata Puan Presiden pengerusi yang cakap lebih afdal. Saya dah lah baru datang. Tak apa tak Kak cakap dulu nanti saya Tuan Presiden tengah PUBG gitu. Okey, nampaknya dua skrin Okey baik. Saya nak share sikit. Gema Selangor sekarang ni sedang berlangsung kita punya program Merdeka iaitu Gema Selangor Unity League. Kita buat PUBG Mobile pertandingan. So pendaftaran dah ditutup. Sekarang sedang berlangsung dekat Gema Selangor. Kita buat secara live. So boleh masing-masing tengok. Pada yang tak tahu, tak pernah tengok, tak pernah main tu bolehlah saksikan di sana. Kita ada 16 pasukan yang berdaftar dan sedang bertanding. Yang terdiri daripada belia 16 hingga 25 tahun. So, pertandingan berlangsung selama 2 hari hari ini dengan esok. 30 dan 31. 8 hingga 12 malam. Jemput saksikan secara live. Ada nak tambah lagi? Toki? Terima kasih. Berapa tim Penerangan yang 16 pasukan yang telah bertanding. Actually kita buat macam live dengan caster tu hari ni lah, tapi actually perlawanan dah dibuat semalam dan juga akan bersambung esok pagi. So kita akan tayangkan live waktu malam esok lah. Malam ni dan malam esok. Tadi kita ada delay sikit dalam 1 jam macam tu sebab ada masalah teknikal, tapi alhamdulillah semuanya okey, tak ada lag sangat pun tadi. Dan yang menariknya, dia tadi bila saya check balik participants paling muda 15 tahun, paling tua dalam 25 ke 26 tahun. Memang untuk approach anak muda ni sangat bagus melalui e-sport sekarang ni, sebab bila kita tayangkan poster dalam masa 3 hari saja terus memang boom lah, memang terus dah full dah kita punya participants. Walaupun kita nampak macam agak mustahil untuk diorang kumpulkan non-dominant yang bangsa-bangsa lain lah dalam satu kumpulan. So alhamdulillah diorang berjaya untuk kumpulkan sebab memang diorang punya community pun dah ramai kan. So itulah saya mengajak untuk gema-gema yang lain untuk menyaksikan perlawanan yang sedang berlangsung selepas inilah, lepas habis town hall. Itu sahaja. Terima kasih banyak kepada tim Selangor. Saya tanya soalan boleh tak? Satu. Silakan. Macam mana contoh kita ada komuniti berkaitan e-sport ni, gamers ni, so adakah ada peluang untuk kita
apa ni untuk ni lah berkaitan tajuk kita hari ni lah yang kata tuan apa ni Zulmi kata tadi, maksudnya untuk meningkatkan kesedaran kewangan tu macam kita boleh integrate ke maksudnya dengan sambil main e-sport, lepas tu kita naik masukkan agenda kaitan dengan ni. Faham. Actually kita punya agenda untuk malam ni mungkin agak berbeza lah dengan apa yang dibawakan oleh Town Hall pada malam ni, tetapi dia boleh buat, saya rasa boleh buat bersekali. So macam mana kita buat adalah first kali kita tak boleh nak terus terapkan agenda yang bagi saya anak-anak muda ni sebenarnya untuk keuangan tu bukan nak kata agak asing. Dorang saya nampak maksudnya anak-anak muda sekarang ni untuk dorang dapatkan duit tu dorang lebih banyak. Contoh e-sport ni kan, dorang menjadikan medan ni untuk dorang gain duit. In fact bila kita temu ramah apa semua tu, dorang ada manager, and in fact dorang memang fokus untuk tournament untuk dapatkan duit lah. Cuma mungkin dari sudut pengurusan. So itu yang kita boleh integrate. Itu yang saya nampak lah. Tapi dalam masa sama kita kena berada dalam dunia dorang juga. Macam mana dorang collect duit tu. So sebab dalam PUBG ni pun ada benda-benda yang dorang kena beli juga. So duit tu daripada mana, sama ada daripada simpanan dorang ataupun macam mana. So itu yang saya rasa untuk kita integrate tu, kita kena tahu permainan tu macam mana. Dan macam mana saya dapatkan audience daripada sini adalah actually our AJK memang Hafizul lah. Dia memang orang yang memang main PUBG. So untuk dia reach pada community PUBG ni tak sukar lah. So daripada kita sendiri tu kena ada link satu, dan dalam masa sama kita sendiri kena tahu permainan tu macam mana dan kita boleh integrate lah macam mana. So saya pun tak adalah tahu sangat macam mana nak integrate tu, cuma dari sudut keuangan, kecaknaan terhadap keuangan tu saya nampak lebih kepada pengurusan tu lah, dia orang mungkin kurang. Tapi untuk dapatkan banyak duit tu daripada pertandingan lah. So saya tak tahu sama ada menjawab atau tak soalan. Okay, nice. Tambah kita boleh buat perbincangan pada. Bagi kita pun agak kurang masa. Kita nak dengar juga sharing-sharing daripada Gema negara lain. Kalau ada, sebenarnya saya teringin nak jemput Gema KL. Kalau boleh share tentang kejayaan yang nak diumumkan esok. Ke Haris ke? Oh, okay. Untuk esok kita dah finalize pemenang untuk pertandingan melukis sebelum ni. So semalam kita ada meeting dengan juri. So adalah few juri macam sangat membantu, and then dia pun share some feedback untuk kita improve. So nanti dalam program punya postmortem kita boleh share lah benda ni. So kita set untuk publish dekat Facebook Pemuda Gema KL dalam pukul 10 pagi esok untuk senarai pemenang. Berapa banyak penyertaan? Boleh share sikit? Penyertaan 207. Daripada target? Target 100. Ni daripada satu Malaysia kan? Satu Malaysia. Alright. So apa yang saya fikirkan dari situ, sebab setiap negeri-negeri ada bertanding kan dengan Wiramahi kan. Mungkin boleh di-sharekan mereka yang berada di tangga yang tinggi, boleh di-sharekan kepada gema-gema negeri mana yang terlibat untuk macam jadi satu target lah untuk kita gemakan dia sebagainya lah. So tanya kepada Gema KL sebab asalnya memang kita risau penyertaan berapa je. Lalas masa hujung-hujung tu 2 kali ganda lebih penyertaan yang terlibat kan. Tanya pada Gema KL, ada lagi gema negeri lain yang nak share berkenaan dengan Merdeka terutamanya? Fahmi ada Fahmi daripada Gema Pahang. Gema Pahang macam ada senyap-senyap tapi dia ada buat something yang saya sendiri pun wow. Penyertaan dia lagi gila lah. Tak ada Gema Pahang sini. Mungkin dia tak. Tadi ada saya nampak. Okay, daripada Gema negeri lain ada. Saya buka. Gema Melaka. Negeri Sembilan. Perak ada Perak. Perak ada masuk. Ada nak share? Penang? Okay, saya ingat tak ada. Okay, seterusnya saya akan bergerak ke agenda seterusnya dengan laju insyaAllah. Di mana saya akan presentkan tentang pengumuman pemenang untuk pertandingan video Gema Merdeka. Alright. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nampak? Jadi
seperti yang sentiasa dihebah-hebahkan di dalam grup talk, iaitu pertandingan video Gema Merdeka 2021. Jadi saya nak terangkan panel jurinya ada 3 orang yang menjurikan setiap video-video yang bertanding. Terdiri daripada Presiden sendiri, Setiausaha Agong dan juga AJK Gema Pusat, iaitu Madatil Alim, Nasir Alim dan juga Afifah Fakhruddin. So tanpa meninggalkan masa, kita tengok siapa pemenang tempat ketiga. Jatuh kepada Syamsiah binti Muhammad Ali dengan markah RM58, 58.3%, mendapat RM70. Tahniah. Ada tak Syamsiah dalam ni? Okey, tak apa, tak ada. Ni adalah dia punya video dia. Anak Malaysia. Sangat simple, insyaAllah. So seterusnya adalah tempat yang kedua dimenangi oleh Muhammad Hanif Omar daripada Gema Perak dengan 75.7% markahnya. Kreatif dia letak benda dia sama. Seterusnya adalah yang pemenang tempat kedua memenangi hadiah sebanyak RM100. Seterusnya pemenang tempat pertama. Boleh cadangkan habiskan video, kita nak tengok sama-sama. Oh ya ke? Boleh. Sebab tak lama pun sekejap ni. Bulan 8 kita merdeka. Setelah dijajah oleh orang Inggris, Kamikaze dan Portugis. Okay, tahniah pada Hanif berjaya mendapat tempat kedua dengan wang tunai RM100 hadiah. InsyaAllah. So seterusnya tempat pertama yang bakal memenangi hadiah sebanyak RM150 jatuh kepada Muhammad Khairi bin Jallah. Tu dia tadi siapa kata wakil tadi dengan markah sebanyak 80% daripada Gema Johor. Okey, itu sahaja daripada video pemenang bagi Gema video Gema Merdeka pada tahun 2021 ini. Seterusnya saya ingin terangkan tentang next town hall kita. Tajuk seterusnya untuk next town hall adalah winning proposal. Kenapa kita kata winning proposal untuk next town hall? Kita tak ada macam ini adalah first time kita terus tunjuk kita punya tajuk next kan. Sebab hujung tahun kementerian, korporat dan lain-lain biasanya ada lebihan duit untuk charity yang kita nak tap. Jadi untuk itu, kita nak persiapkan setiap Gema negeri. Jadi hebahkan pada semua ahli-ahli AJK dan juga terutama pelapis-pelapis yang korang identify untuk dibawa kepada akan datang untuk join next town hall ni yang bertajuk winning proposal. Dia akan dapat sedikit spark dan kita akan cuba jemput daripada speaker yang betul-betul boleh memberi input yang gempak untuk winning proposal ni, insyaAllah. So it's a very golden time untuk kita mohon peruntukan daripada agensi-agensi ni. So seperti biasa pada Sabtu pertama setiap bulan pada Sabtu pagi dan seterusnya saya ada satu perkara yang saya ingin sentuh lah, which is saya akan sentuhkan dalam survey dan juga feedback. Jadi masing-masing boleh pergi ke survey.com pula silap, menti.com kemudian type 28, sekejap saya type jugalah yang ni. Saya letakkan dalam chat box. So boleh pergi ke Menti dan boleh jawab satu survey ni. Okay, saya dah pun setkan dia sebagai participant punya pace. So boleh jawab, ada 2 soalan. Pertama adalah maklum balas tentang pertandingan tadi, pertandingan kita buat video Gema Merdeka. Nak tanya tentang apa cadangan penambahbaikan, macam mana nak menyamarakkan pertandingan tersebut. Dia boleh start isi
Untuk pengetahuan semua, kita ada penyertaan untuk Gema Merdeka yang kita harapkan adalah tempat pemenang yang kita provide ada 10, tapi yang masuk hanya 3. Sadly ada 3 sahaja. So itu adalah kenyataan bukan kenyataan, itulah hakikatnya di mana kurang penyertaan daripada Gema Negeri. Saya agak terkejut juga sebenarnya. Jadi saya nak tahu apa cara-cara untuk kita cuba untuk dapatkan macam satu formula ke ataupun apa-apa bentuk cadangan daripada Gema Negeri, ataupun ada huraian mungkin sebab timing tak sesuai ke ataupun banyak sangat berlaku ke, boleh share, boleh bagi tahu kita apa yang kita boleh improve. Sama-sama kita share. So saya buka juga pada sini. So saya presentkan. So ada 2 orang je baru isi. Lagi boleh isi? Pergi ke Nibifan je. Okay. So, teruskan mengisi. Panjangkan masa pertandingan maybe 3-4 minggu untuk preparation prop. Okay. Tawaran hadiah yang sangat lumayan. Nak pertandingan tangkap gambar. Simple dan tak banyak edit macam video. Okay. Lagi? Saya mengalukan apa-apa sahaja feedback daripada anda untuk kita bersama-sama memajukan lagi pertandingan-pertandingan yang kita buat, terutamanya pertandingan yang khas untuk pemuda Gema. Yang ini khas untuk pemuda Gema, bukan kita open pada luar. Jadi saya mengharapkan idea-idea daripada tuan-tuan, puan-puan, daripada ahli-ahli Gema, JK Gema, sebab kita semua saya consider sebagai penggerak Gema utama. Itu team tanker kita kan, insyaAllah. Panjangkan tempoh masa. Mostly alasan kamera shy. So maybe boleh cari idea untuk something yang tak perlu visual muka. Okay. Kan kita ada mask kan sekarang ni. Boleh pakai mask facial ke apa yang tak tunjuk muka. Okay, terima kasih pada semua idea. Apa lagi yang untuk next. Ini adalah maklum balan untuk pertandingan. Seterusnya adalah tentang town hall kita untuk next. Dan juga apa-apa town hall kemudian. Tak nak malam, tadi kerja dah tepu. Saya tak kamera shy, idea tak ada. Oh, prefer malam. Okay. Ada yang malam, ada yang tak nak malam kan. Macam itulah. Biasa kita cuba untuk cari yang majoriti pada hari bekerja, okay. Okay, teruskan mengisi menti ini. Anda boleh isi banyak kali, tak ada masalah. Dan kami mengharapkan pengisian daripada semua JK daripada Gema Pusat sendiri pun boleh juga sama-sama kita. Jadi saya mengambil peluang ini untuk mengajak sama-sama kita menyemarak dan menggemakan lagi semangat merdeka. Merdeka ni macam-macam perkara yang kita boleh kaitkan. Merdeka kewangan yang macam kita nak buat malam ni. Esok kita pun ada shopping merdeka. Kita ada juga merdeka perpaduan di mana bukan hanya perpaduan dari segi bercakap dari pelbagai bahasa, termasuk juga macam mana kita nak menyemarakkan perpaduan dari segi bermula dari kecilnya sampai ke besar dan sebagainya. So mari kita sama-sama menyemarakkan lagi nilai kemerdekaan ini, sebab biasanya kemerdekaan ni baru orang tunjuk perpaduan. So kita sama-sama menyemarakkan perpaduan kita di dalam musim-musim kemerdekaan ni sampai ke 16 hari bulan 9 ada hari Malaysia. So itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada Gema Kelantan, saudara Mujahid selaku MC. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Okey, terima kasih kepada saudara Amar. Okey, agenda sebentar tadi. Okey, baik. Kita punya town hall untuk kali ketiga kali ini tamat di sini insya-Allah. Jadi untuk segala feedback, mungkin ada pertambahan ataupun komen-komen yang apa saudara Amar minta kita isi tadi, kita boleh isilah selepas ni insya-Allah. Jadi jika ada apa-apa lagi selepas ini, mungkin boleh hubung terus pada Gema Negeri masing-masing ataupun terus pada Gema Pusat insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, tak ada dah orang bercakap lepas ni kan. Jadi apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan jumpa semula pada town hall yang seterusnya pada bulan Oktober, okey. Pada bulan Oktober
dan nantikan untuk kita tengok siapakah negeri yang terpilih pula selepas ini untuk mengendalikan town hall seterusnya. Jadi apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang kurang daripada kelemahan kami sendiri. Jadi kita tutup majlis kita, town hall kita ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Kita tak ada ambil gambar ke? Lupa lah. Tak ada ambil gambar ke? Amar. Semua tak live lagi, jom lah. Biasa Amar yang ambil gambar ni. Bukan host lah, host. Tak erti lah. Oh, inilah yang kamera Syai tu. Oh. Kantoi. Boleh lah mana yang ada ni. Semua tak buka ni memang shy betul ni. Jom ambil gambar kita buka kamera masing-masing. So, Hanif gelap-gelap pun sempoi buka. Come on lah, jom. Wah, masuk balik duluan. Okay, siapa nak ambil gambar? Apa ambil gambar ni? Okay, saya ambil gambar. Okay. Ya. Okay, boleh buka lagi seminit lagi. Dah left dah. Terleft kot. Kamera Syai kantoi. Mungkin yang perempuan kita faham lah. Susah nak cari tudung. Tiba-tiba dia kena buka kamera kan. Okay. Oh, Fakhrul Aziz ada 2 tu. Tengok macam kenapa tak buka kan. Okay, saya kira 1, 2, 3. Okay, lagi sekali pandang kamera, bukan pandang skrin tau, pandang kamera. Okay, 1, 2, 3. Alright. Okay, terima kasih semua. Okay, terima kasih semua. Jumpa Selamat lagi. malam. Okay, layan-layan tengok ni, firework. Nampak firework? Ada ke? Okay guys, Assalamualaikum. Terima kasih Gemah Kelantan. Terima kasih semua. Banyak Gemah Kelantan. Terima kasih.